Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid sekalian. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Okay, hari ni kita nak belajar tentang 12.1.5. Kita masih lagi dalam bab 12, pengendalian data. Okay, masa kelas lepas kita ada belajar 12.13 dengan 12.14. Jadi sebelum kita masuk ke 12.1.5 hari ni, cikgu nak imbas balik apa yang kita belajar pada kelas lepas. Okay. Okay, cuba kamu jawab ni. Yang ni untuk 12.1.3 dulu kita buat. Okay, ni apa data perwakilan ni? Apa nama dia? Cartapai. Cartapai. Cartapai, pandai. Yang ni? Graf Graf garis. garis. Graf garis. Okay, yang ni? Plot Plot titik. titik. Kita baca. Okay, plot titik. Okay, yang ni? Plot Plot batang dan daun. Okay. Yang ni? Carta Carta palang. palang cikgu. Okay, pandai. Yang ni yang terakhir. Pilih perwakilan data yang telah dipelajari semasa kelas lepas. Okay, catatan kita belajar tak? Belajar. Belajar. Okay, ada belajar catatan? Belajar. Belajar. Graf kuadratik? Tak cikgu. Tak. Okay, tak. Graf garis? Tak cikgu. Belajar. Tak belajar. Okay, kita belajar. Okay, plot batang dan daun? Belajar cikgu. Belajar. Plot titik? Belajar. Okay, pandai. Okay, sekarang kita nak tengok untuk 12.1.4 pula, cikgu nak guna GeoGebra. Okay, tengok soalan ni. Ni plot apa ni? Ni kita panggil apa ni? Perwakilan data apa? Yang ada titik-titik ni. Yang ada titik-titik ni, kita panggil dia? Titik. Plot titik. Yang bulat ni? Cartapai. Cartapai. Okay, kita nak buat, nak tukar daripada plot titik ni kepada cartapai. Kita kena guna satu formula ni. Satu formula ni nama dia sudut sektor. Siapa ingat sudut sektor tu? Macam mana kita nak kira dia? Saya cikgu. Ayuni ingat Jatut. Ayuni. Bagi Ayu dulu. Ayuni. Bagi Ayuni. Okey, sudut sektor sama dengan kekerapan data per jumlah kekerapan darab 360. Okay, pandai. Okay, cikgu nak kamu kira sudut sektor bagi ones ni dulu. Berapa kamu dapat? 30. 30. 36. 30 ke 36? 36. 36. Okay, 36. Lepas tu, 36 cikgu, sorry. Terus? 72. 72. Tris ni nak kira lagi ke? Sama macam Tus. Sama. Jadi kita nak 72. Payah dah. Okay. 72. Okay, sekarang kira untuk force pula. 108. 108. Okay, lepas tu sekejap Okay, kita tengok yang 5 ni. 5 ni betul tak 72? Betul cikgu. Okay, kita check Betul Okay, cikgu. betul. Okay, sekarang kita mula pembelajaran hari ni. Hari ni kita nak belajar tentang 12.1.5. Tapi cikgu nak kamu teka dulu apa dia punya tajuk. Okay, kita tengok. Cikgu akan bagi kamu hint. Kamu kena susun perkataan ni. Okay. Okay, ni tajuk kita hari ni.
Ni tajuk ni tak tersusun tau. Okay, kamu bagi tahu. Perkataan apa yang mula-mula kamu rasa agak-agak? Mentafsir. Mentafsir lagi. Yang kedua, seterusnya. Perwakilan. Perwakilan lagi, seterusnya. Pelbagai data. Pelbagai data. Oh, tak betul Tia. Cuba lagi. Rasanya mentafsir. Kamu rasa mentafsir? Pelbagai data perwakilan. Pelbagai perwakilan data. Okey, itu tajuk yang kita nak belajar hari ni. Okey. Okey cikgu. Okey, 12.1.5 mentafsir pelbagai perwakilan data termasuk membuat inference atau ramalan. Hasil pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, murid berupaya untuk yang pertama mentafsir pelbagai perwakilan data termasuk membuat inference atau ramalan melibatkan histogram dan poligon kegerapan dengan baik. Yang kedua, bekerjasama di dalam kumpulan sewaktu aktiviti dijalankan dengan baik. Okey, dekat sini kita akan belajar dua lagi perwakilan data. Okey, kemudian ada tiga benda yang kita akan dapat dengan mentafsir perwakilan data ni. Yang pertama, kita akan dapat maklumat. Yang kedua, kita akan dapat membuat inference. Cikgu, inference ni apa? Inference ni adalah kesimpulan kecil. Lepas seterusnya, yang ketiga kita akan dapat buat ramalan. Okey, kita tengok contoh satu. Dekat sini, graf garis di sebelah menunjukkan kes baharu COVID-19 dalam 1,000 kes di sebuah bandar dari 25 Februari 2021 hingga 2 Mac 2021. Berapakah kes baharu COVID-19 pada 25 Februari 2021? Okey, macam kita baca, tengok nilai dekat sini, 25 Februari. 25 Februari kat sini, macam mana kita nak baca skala ni? Okey, dia kata 1,000 kes. Satu ni mewakili nilai 1,000. 1,000, dekat sini ada kotak kecil. Kotak kecil ni ada 10. 1,000 kamu bahagikan dengan 10, kamu dapat berapa? 100. 100. Jadi setiap 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 1,600, 700, 800, 900. 1,900. Jadi jawapan dia 1,900 kes. Okey. B. Apakah yang boleh anda nyatakan tentang kes baharu COVID-19 pada 26 Februari dan 1 Mac? Kalau tengok 26 dengan 1 Mac, kamu tengok apa dia punya ni? Apa yang kamu dapat tengok? Menaik dan menurun graf. Untuk nilai untuk data 26 Februari dengan 1 Mac saja kamu tengok. Apa yang kamu Sama. Data dia sama cikgu. Sama. Jadi kita boleh cakap dekat sini kes baru COVID-19 adalah sama pada 26 Februari dan 1 Mac. Okey, tengok C pula. C diminta cari min kes baru dalam tempoh 6 hari itu. Okey, dia suruh kita cari min. Macam mana nak cari min? Siapa tahu formula min? Saya cikgu. Okey, Hatiah cuba apa dia punya formula? Jumlah nilai data bahagi dengan bilangan data. Okey, jadi dia punya min, ni formula dia. Okey, jumlah kes baharu dalam tempoh 6 hari. Kita tengok 25 Feb dulu. Okey, tolong bacakan dekat cikgu 25 Feb tu. Berapa dia punya nilai? 1,900. 1,900. 26 Feb? 2,000. 1,900. Okey, 26 Feb? 2,100. 2,100. 27 Feb? 2,900. 2,900. 2,100. 2,600. Okey, 1 Mac? 2,100. 2,100. Okey, 2 Mac? 2,700. 2,700? 2,700. 1,600. Okey. Okey, lepas tu apa kita nak buat dengan jumlah ni? Dia nak jumlah, kita nak buat apa ni? Dengan nilai-nilai ni, nak tambah ke nak tolak ke? Tambah. Okey, tambah. Kita tambah semua, kita dapat 13,200 kes. Ni ke jawapan dia?
Bukan cikgu. Okey, kita kena bahagi dengan 6 sebab nak ni. Kita akan dapat 2,200 kes. Okey, sekarang D. Nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan graf garis itu. Okey, bila dia cakap inference, kita kena tengok trend untuk graf garis lah. Kita tengok trend dia. Kita tengok 26, 25 sampai 27. Kamu tengok dia punya trend tu apa? Menaik. Naik. 27 hingga 2 Mac Menurun cikgu. menurun. Kita ada dua kat sini. Kita nak ambil yang menaik ke nak menurun ni? Tak tahu cikgu. Kita ambil yang hujung tu. Jadi kalau kita ambil yang hujung, kita boleh buat inference dia macam ni. Kes baharu COVID-19 semakin berkurangan setiap hari selepas 27 Februari. Okey. Okey, cikgu nak tanya kamu. Apakah sebab kes baharu COVID-19 berkurang? Okey, cikgu nak kamu bagi ke cikgu 3 sebab. Jaga SOP cikgu. Jaga SOP lagi. Yang kedua, Pakai penutup muka. pakai penutup muka. 3. Last. Penjarakan 1 meter. Okey, jaga jarak 1 meter. Okey, apa yang kamu bagi tahu ni, kamu kena amalkan supaya kes COVID-19 dekat negara kita ni boleh berkurang, okey? Okey, sekarang Cikgu. okey, E pula. Berdasarkan trend graf garis, ramalkan kes baharu pada 3 Mac 2021. Okey, tengok kita kena tambah kat sini satu lagi line untuk 3 Mac. Okey, lepas tu kita nak buat macam mana? Kita gariskan dia ke atas, buat garis menegak. Kemudian kita ambil pembaris, kita sambungkan dia punya garis. Okey, sambungkan garis tu, kita akan dapat berapa nilai dia. Titik sentuh tu kita akan baca dia punya nilai dia. Berapa tu? Nilai bagi tempat yang titik yang dia bersentuh tu. 1,100. 1,100 kes. Okey, kita tengok contoh 2 pula. Okey, ni histogram. Histogram ni perwakilan data yang kita nak belajar hari ni. Okey, macam mana kita nak tahu histogram ni? Histogram ni dia ada satu selang kelas. 140 hingga 144 ni adalah selang kelas dia. Okey, ada selang kelas. Kemudian dia punya jarak antara palang ni dia tak ada ruang, dia rapat-rapat. Okey, kita baca ya. Histogram di sebelah menunjukkan tinggi bagi 50 orang murid perempuan. Dengan memerhatikan bentuk histogram itu, buat inference tentang taburan tinggi murid perempuan. Dia nak suruh kita buat inference tentang tinggi murid perempuan tu. Okey, mula-mula sekali kita tengok data nilai yang paling menonjol. Kat sini yang mana yang paling menonjol? 150 hingga 154 cikgu. Okey, yang ini satu. Lepas tu kita kena pilih lagi. Kita ambil 3 yang menonjol. Apa lagi? Terus ni. Selepas ni apa lagi yang menonjol selepas tu? 145 hingga 149. Okey, yang ni lagi satu. 155 hingga 159. Okey, yang ni. Okey, jadi kita akan buat inference ni berdasarkan kawasan ni sahaja. Macam mana nak tulis inference? Kita buat kebanyakan murid perempuan mempunyai tinggi 145 cm hingga 159 cm. Okey, faham? Faham cikgu? Faham cikgu. Okey, yang ni pula. Kita masuk kepada poligon kekerapan. Ini lagi satu data perwakilan data. Okey, poligon kekerapan ialah graf yang menyambungkan titik tengah bahagian atas setiap palang dalam histogram itu dengan garis lurus. Okey, macam ni. Ni histogram ni, kita ambil titik tengah setiap palang ni, kita sambungkan dengan garis lurus. Okey, tengok ni. Ini adalah poligon kekerapan. Okey, contoh 4. Poligon kekerapan di sebelah menunjukkan masa yang dicatatkan oleh sekumpulan peserta dalam larian mesra di sebuah taman. Okey, cari jumlah peserta dalam acara larian mesra ini. Okey, kita tengok 6 hingga 10 ni kosong. 11 hingga 15 minit ni berapa? Cuba kamu baca. 10 cikgu. 10. 16 hingga 20? 24. 24 cikgu. 24, 21 hingga 25 minit? 30. 30. 26 hingga 30 minit? 26. 26. Okey, 31 hingga 35 minit?
12 cikgu. 12. 36 hingga 40. 8 cikgu. 8. Okey, yang ni 41 hingga 45 ni kosong. Jadi dia nak jumlah, kita nak buat apa ni? Tambah, kita tambah semua, kita akan dapat 110 orang yang sertai larian mesra tu. Kita tengok pula B ni. Dengan memerhatikan bentuk poligon kekerapan itu, buat inference. Dia nak kita buat inference. Okey. Inference tentang taburan masa yang dicatatkan oleh peserta tu. Tengok ni masa larian dia ni. Tengok masa larian dia dekat sini. Yang ni semua masa larian dia. Okay, macam mana kita nak buat? Kita buat sama je macam histogram tadi. Mula-mula kita nak tengok yang paling menonjol. Yang mana paling menonjol kat sini? 21 hingga 25 minit cikgu. Okay, lagi? 16 hingga 26 hingga 30 minit. Okay, lagi satu. 16 hingga 20. Okay, kita ambil dekat bahagian ni je. Okay, cuba kamu buat inference dia. Macam nak buat inference dia? Masa yang dicatat oleh peserta adalah antara 16 hingga 30 minit cikgu. Okay, betul. Macam tu, okay? Okay. Seterusnya kita tengok yang ni soalan kebat. Okay, carta panel di sebelah menunjukkan keuntungan syarikat cekap dari tahun 2010 hingga tahun 2014. A. Pada tahun apakah syarikat cekap memperoleh keuntungan maksimum? Berapakah keuntungan itu? Okay, keuntungan. Kita nak tengok yang atas ni ataupun yang bawah? Yang atas, yang positif cikgu. Okay, yang positif. Okay, dia nak maksimum maksudnya? Paling banyak. Ya, Paling banyak. paling banyak. Mana yang paling banyak? Tahun 2010 cikgu. Okay, 2010. Kamu baca berapa nilai 2010 tu? 13 juta. 13 juta. Okay, 13 juta. Okay, tu betul jawapan dia. Tengok B pula. Berapakah keuntungan atau kerugian bagi tahun 2014? Okay, kamu tengok 2014 ni. Dia untung ke dia rugi? Rugi Dia cikgu. rugi. Rugi berapa? 8 juta. Okey, 8 juta. Tengok C pula. Diberi bahawa syarikat cekap memperoleh pertambahan keuntungan sebanyak 11 juta pada tahun 2015 berbanding dengan tahun 2014. Berdasarkan maklumat ini, lengkapkan palang bagi tahun 2015 pada rajah yang sama. Okey, kamu tengok 2014 ni, dia rugi 8 juta. Lepas tu dia dapat untung 11 juta. Jadi kita nak buat macam mana? Negatif 8 tambah dengan 11, kita akan dapat 3. Jadi kamu gariskan 3 dekat rajah tu, kita dapat kat sini. Okey. Kemudian kita punya rajah tu, kita lukiskan macam ni. Okey. Jangan lupa tambah label 2015, okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan. Okey, latihan ni cikgu nak kamu buat secara berpasangan, okey? Okey cikgu. Okay. Okay, kamu pergi dekat link kamu, link dekat chat tu, cikgu ada bagi link. Masuk link yang satu tu, Jamboard tu. Cikgu nak Ayu ni tolong letakkan pembaris tu dekat, handlekan pembaris. Lepas tu cikgu nak Fatihah tolong letakkan 21.00 jam ni dengan X tu dekat tempat dia. Boleh cikgu, jap cikgu ya. Okay. Okay. Okay, Ayu ni cuba letak. Cikgu, saya rasa saya dah letak. Betul. Okay dah. Dah letak. Ayu ni tolong ambil pembaris tu, sambungkan dia punya garis tu. Okey, jap cikgu ya. Okay. Lepas tu kamu letakkan nilai pangkah tu dekat tempat persilangan jam 21.00 tu. Oh, jadi baik. Cikgu, saya tak boleh nak gerak benar cikgu.
Tak boleh eh? Okey, tak Dia apa. kecil sangat. Dia kecil sangat. Kamu Ayu ni, tarik Ayu je ni. dia. Kita tak tolong Ayu ni Kan kerja pasangan. Okey, Ayu ni tolong letakkan dekat nilai 2100 tu kat pada titik bersilang dia. Okey, boleh cikgu. Sekejap. Okey. Okay, kamu turunkan dulu. Boleh kamu turunkan baris tu. Okey, naik tu. Okey. Naik baris. Okey. Jadi dia punya nilai berapa? Betul tak Berapa cikgu? kamu dapat? Betul tu. Berapa nilai dia? Negatif 6. Negatif 6. Cuba kamu tengok dekat tanda Negatif panah tu. 4. Negatif 4 dia punya Negatif ni. 4. Okay, sekarang kita tengok soalan 2 pula. Soalan 2. Cikgu dah tadi Fatia kamu letakkan label ni dekat atas palang ni. Lepas tu Ayu ni kamu akan bulatkan nilai untuk pensel tu, okey? Okey. Cikgu, saya kena buat apa tadi cikgu? Kamu tolong letakkan label kat atas palang. Cikgu, saya nak tolong boleh? Boleh? Tolong. Tolong. Okey, kalau macam tu biar Ayu ni buat yang label tu, TA kamu buat yang bulatkan dia punya bilangan, okey? Okey cikgu. Okey, TA Betul tak cuba kamu cikgu? bulatkan. Cuba suruh TA bulatkan berapa jualan pensel dia. Okey, so jawapan dia 120. Cikgu. Betul. Okey, bagus. Okey, sekarang kita sambung quiz. Nanti yang dah buat, kita nak buat quiz pula. Quiz kamu sedia, cikgu nak minta kamu sedia kertas dengan pensel, okey? Dah sedia bagi tak Okey cikgu, cikgu. okey? Okey. Dah. Dah cikgu. Okey. Dah cikgu dah sedia. Okey, jawab yang ni. Tulis jawapan kamu dekat kertas kosong tu. Dah siap nanti bagi tahu cikgu. Dah siap soalan bagi tahu cikgu, okey? Dah siap cikgu. Okey, Siap next. cikgu. Nombor 2. Dah siap cikgu. Okey, Siap 3. cikgu. Dan cikgu. Dah cikgu. 4. Okey, dah siap cikgu. Okey, last. Dah cikgu. Dah siap cikgu. Siap tu, cikgu nak kamu submit, ambil gambar. Lepas tu kamu submit dekat link number 2. Okey. Cikgu nak tengok ada dekat sini. Submit dekat link number 2 snap lepas tu hantar dekat tapak ni.
Okay, cikgu akan ambil jawapan kuis yang kamu submit ni sebagai kehadiran, okay? Jadi siapa yang tak hantar tu dikira tak hadir. Okay, dah ada seorang. Fatia dah hantar. Okay, Ayu ni dia hantar dekat WhatsApp. Okay, tak apa, kita bincang kita punya ni. Kita punya kuis jawapan ni, jawapan kuis. Okay, ni apa jawapan dia? Okey cikgu. -3. Okay, -3. Yang ni? B. B. Okay, yang ni? A. A. 4. Okay. Hari ni? 4B cikgu. Okay, 4B. Okay, 5. Okay, Ayu ni punya line ke? 5 C cikgu. Sorry cikgu. Okay, C. Okay. Okay, sekarang kita dah habis pembelajaran kita hari ni. Okay. Sekejap. Okay, hari ni kita ada belajar 2 perwakilan data lagi. Apa dia Okay, apa dia perwakilan data yang kita belajar ini? Graf bar. Betul. Graf bar. Tadi Betul, yang baru cikgu. je kita belajar tadi. Poligon kekerapan. Poligon kekerapan. Lagi satu. Yang titik tengah tu. Ada titik tengah tu. Yang kita buat poligon kekerapan berdasarkan perwakilan data tu. Dia ada selang kelas tu. Apa nama dia? Cikgu histogram. Histogram. Dua tu kita belajar ni. Apa ni? Macam mana kita nak buat inference kalau diberi graf garis? Macam mana kita buat inference? Kita Tengok data dia cikgu. kita tengok trend dia. Trend. Okay. Lepas tu, macam mana kita nak buat inference untuk histogram dengan poligon kekerapan pula? Kalau Tengok data yang paling tinggi. Data yang paling banyak cikgu. Tengok data yang paling menonjol. Lepas tu, seterusnya macam mana kita nak buat ramalan untuk graf garis tu? Kita nak buat ramalan dia, kita kena buat berdasarkan garis tu juga. Kita buat apa? Garis dengan pembaris. Kita garis, kita tambahkan garis dia. Okay tu je. Lepas tu kita tengok titik yang bersilang. Macam tu. Okay, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu ajar kamu ni faham. Okay, ada lagi satu lagi yang kamu perlu buat, latihan buku teks. Okay, latihan ni kami buat muka surat 280, latih diri 12.1D, soalan 1, 2 dan 3. Lepas tu muka surat 283 ni mahir diri 12.1, soalan 1 hingga soalan 1 dan 5. Lepas tu muka surat 288, soalan nombor 3 dan nombor 7. Okay, hantar sebelum 19 bulan 5 2021 dekat link yang cikgu bagi ni, okay? Okey cikgu. Okay, cikgu. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama.